Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in at-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. InsyaAllah pada kali ini kumpulan kami akan membentangkan satu topik iaitu pengurusan jenazah. Ini dia yang kita nak bahaskan, yang kita nak bincangkan berkaitan dengan cara-cara menguruskan jenazah dalam subjek fiqh yang berkodkan KSD 2113. Dan insya-Allah kumpulan kami yang terdiri daripada dua orang ahli iaitu saya sendiri Huzaifah bin Zamri yang berkodkan nombor metrik KTD 2006-03015 bersama dengan rakan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Wafiyuddin bin Muhammad Huda, KTD 2006-03057 dari Diploma Tahfiz Al-Quran wal Qiraat semester yang keempat. Baiklah, insya-Allah kami akan membentangkan berkaitan cara menguruskan jenazah. Iaitu topik yang memberi keinsafan, kan? Betul tak? Yang memberi keinsafan, yang memberikan kesedaran kepada kita sebagai umat Islam untuk kita sama-sama tahu macam mana kita nak uruskan jenazah sekiranya ada berlaku kematian seseorang di sekeliling kita, sama ada family kita, rakan-rakan kita ataupun penduduk setaman kita ataupun sekampung dengan kita. Macam mana kita nak uruskan? Baiklah, kita akan bergerak pada slide yang pertama, insya-Allah. Okey, baik, kita akan masuk kepada poin yang pertama iaitu maksud, hukum dan dalil. Okey, kita tengok dulu satu persatu. Maksud bagi pengurusan jenazah ni apa dia? Iaitu menguruskan jenazah dengan cara tertentu mengikut ketetapan syarak. Maksudnya itu ia menguruskan mayat. Betul kan? Mayat tu jenazah kan? Ataupun menguruskan badan yang tidak ada roh dengan cara tertentu mengikut ketetapan syarak. Maksudnya, jika seseorang itu dia menguruskan jenazah tanpa ada ilmu, maka tidak diwajibkan ke atasnya untuk menguruskan jenazah. Oleh itu, Islam mengajar kita untuk menguruskan jenazah mesti ada ilmu, mesti mengikut ketetapan syarak. Okey, baik, seterusnya hukum menguruskan jenazah. Apa hukum menguruskan jenazah ni? Iaitu fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah ni? Kalau kita boleh buat bahasa yang santai, orang lain buat, kita tak perlu buat lah. Macam tu umpama dia. Tapi fardu kifayah ni maksudnya dalam satu kelompok ataupun kawasan tu ada sebahagian orang lain yang buat, kita tidak dituntut untuk buat. Maknanya dalam satu kawasan tu ada sebahagian daripada orang tu dia buat, dia uruskan jenazah. Macam contoh macam AJK masjid ataupun ahli keluarga si mati ataupun orang-orang awam kan yang hendak melakukan pengurusan jenazah, maka orang yang lain tu tidak dituntut. Itu maksud fardu kifayah. Sebahagian buat, sebahagian lagi tidak dituntut untuk membuat. Okey, seterusnya kita bergerak kepada dalil naqli. Iaitu yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Law mitti qabli faqumtu alayki faghassaltuki wa kaffantuki wa sallaitu alayki wa daffantuki." Atau kama qala, riwayat Ibnu Majah. Apa maksud dia? Iaitu sekiranya kamu mati sebelumku, maka aku yang akan memandikanmu, mengafankanmu dan mengebumikanmu. Okey, baik, seterusnya dalil naqli yang kedua iaitu Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilbasu min siyabikum al-bayad fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Atau kama qala, riwayat Tirmizi, maksudnya pakailah pakaian berwarna putih kerana pakaian yang putih itu adalah sebaik-baik pakaian kamu, dan kafanlah orang mati dalam kalangan kamu dengan kain putih. Okey, kita dah selesai untuk poin maksud, hukum dan dalil bagi pengurusan jenazah. Okey, insya-Allah yang seterusnya saya akan menerangkan tindakan ketika menghadapi orang yang sedang nazak. Okey, ketika nazak, hendaklah yang pertama kita mengajarkan kalimah la ilaha illallah dengan cara yang lembut. Bukan kita mengajarkan ngucap. Oh, tidak.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah mengajarkan kita supaya ketika orang yang sedang nazak, adalah kita mengajarkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, yang kedua, kita mengingatkan pesakit agar bersangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di sini kita bagilah kata-kata contohnya, sebagai contohnya, insya-Allah moga-moga kamu peroleh kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ulang dan sebut ayat tu sampai bagi hati dia tenang. Dan yang ketiga, dibacakan surah Yasin di sisinya. Jadi perkara ini adalah antara perkara yang kita boleh lakukan apabila kita di samping orang yang sedang nazak tersebut. Okey, seterusnya adalah tindakan awal terhadap jenazah. Yang pertama, kita hendaklah menutupkan kedua-dua belah mata jenazah. Kerana seseorang itu apabila sudah meninggal dunia, kepalanya akan mendongak ke atas dan matanya akan terbuka. Jadi selok-eloknya kita menutupkan kedua-dua belah matanya. Okey, yang kedua, mengikat dagu jenazah dengan kain. Tujuannya adalah agar mulutnya tidak terbuka. Yang ketiga, meletakkan jenazah di atas katil atau di tempat yang lebih tinggi daripada lantai, yang mana tujuannya adalah bagi menghormati jenazah tersebut. Dan yang keempat, menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Okey. Dan yang kelima, melembutkan sendi-sendi tulang. Maksudnya di sini ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, sendi tulang mereka masa tu akan kejang. Jadi seloknya kita mengurut sikit-sikit bagi melembutkan sendi-sendi tulang tersebut. Jadi yang keenam, meletakkan tangan jenazah di dadanya. Contohnya seperti dalam keadaan qiyam begini. Okey. Yang ketujuh, menggantikan pakaian yang dipakainya dengan kain yang boleh menutup seluruh badan. Sebab ketika jenazah itu meninggal dunia, mereka kemungkinan memakai pakaian biasa. Jadi seloknya kita menukarkan pakaiannya. Dan yang terakhir, iaitu yang ke-8, meletakkan sesuatu yang sederhana beratnya di atas perutnya. Tujuannya adalah supaya perutnya tidak kumbung lah. Okey, baik. Seterusnya kita masuk kepada kewajipan terhadap jenazah. Ada 4 cara untuk kita uruskan jenazah, daripada dimandikan sehinggalah dikebumikan. So dia punya perjalanan itu kita kena tahulah supaya kita dapat belajar untuk menguruskan jenazah, insya-Allah. Okey, yang pertama sekali stepnya iaitu memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, mengafankan jenazah. Kemudian yang ketiga, mensolatkan jenazah. Dan yang keempat, mengebumikan jenazah. So ada 4 step yang perlu kita tahu bagaimana cara untuk menguruskan jenazah. Okey, kita masuk satu persatu ya, insya-Allah. Okey, poin yang pertama dia memandikan jenazah. Apa yang dimaksudkan dengan mandi ni? Iaitu meratakan air ke seluruh tubuh jenazah. Maksudnya kat sini jenazah perlu diratakan air, pastikan dalam keadaan yang semua tempat mesti air perlu diratakan. Apa tujuan kita mandikan jenazah ni? Iaitu membersihkan jenazah dan memuliakannya. Ini tujuan yang utama kita untuk kita menghormati jenazah dengan memuliakannya, iaitu bersihkan dengan memandikan jenazah. Macam tu dia. Tapi untuk yang pemandian jenazah ni bukan semua jenazah tau. Jadi orang-orang yang mati syahid, orang yang mati syahid tak akan dimandikan. Mereka akan terus ditanamkan tanpa mandi. Sebab apa? Sebab bagi Allah Subhanahu Wa Taala jenazah mereka tu wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kita pergi slide yang seterusnya. Okey, apakah kaifiat memandikan jenazah ni? Okey, dekat situ saya dah letakkan 10 step ataupun cara memandikan jenazah. Okey, kita tengok dulu poin yang pertama, iaitu meletakkan
jenazah di tempat yang agak tinggi untuk memudahkan air mengalir. Maksudnya kat sini, kalau boleh kita letakkan jenazah tu dekat bahagian yang tinggi supaya ataupun kalau boleh ada lubang-lubang lah dekat dia punya tempat penyucian, tempat mandi jenazah tu, bagi air semua mengalir ke bawah. Maknanya tak adalah ada bertakung air tu kan. So kita dapat memandikan dengan selesa. Okey. Seterusnya kita tengok pada poin yang kedua, iaitu memastikan aurat jenazah ditutup. Okey, yang ini penting ya tuan-tuan, sebab kalau kita biarkan aurat jenazah tu terbuka, so kita dah menimbulkan aib jenazah. Kita kena menghormati jenazah. Walaupun dia dah meninggal dunia, tapi kita tetap mesti menghormati ataupun menjaga aurat jenazah. Tutuplah dengan kain pelikat ke, dengan kain batik ke, ataupun apa-apa sekalipun. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pada poin yang ketiga, iaitu menekan perut jenazah untuk mengeluarkan najis dan kotoran. Maksudnya kita kena istinja lah. Istinja jenazah tu, angkat sedikit kepalanya ataupun badannya ke atas dan kita tekan perlahan-lahan pada perutnya untuk kita keluarkan najis dan kotoran yang terdapat dalam badannya. Okey, lepas tu kita bersihkan kemaluannya. Tengok pada poin yang keempat, membersihkan kemaluan, kubul dan dubur jenazah tanpa melihat auratnya. Ingat, kalau kita nak bersihkan aurat jenazah ni, pada kemaluan, dubur dan kubul, jangan kita lihat, jangan kita tengok aurat jenazah. Sebaliknya kita kena tutupkan dengan apa-apa kain dan kita just masukkan tangan kita, kemudian kita gosok-gosokkan mana yang kita nak bersihkan. Ratakan air dalam masa yang sama, kita kena ratakan air. Ratakan air supaya kotoran-kotoran yang terdapat pada kemaluan jenazah tersebut akan terbuang lah. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pada poin yang kelima, iaitu membersihkan gigi jenazah, lubang hidung, telinga dan celah-celah kuku. Maksudnya nak kata kita mandikan jenazah ni lebih kurang macam kita mandi wajib lah kan. Semua tempat anggota mesti kena ratakan dengan air. Jangan langsung tak kenakan dengan air. Iaitu kita bersihkan gigi jenazah dulu. Kita masukkan tangan kita ke dalam mulut jenazah, kita bersih-bersihkan. Kemudian lubang hidung, kita boleh pakai kapas ke ataupun kita pakai kita punya tangan. Tapi pastikan tangan ni jangan pakai tangan yang macam ni terbuka gini. Pastikan kena pakai glove, sarung tangan tu. Syarat mandikan jenazah ni kalau boleh kan, kaifiatnya tu antara salah satu kaifiatnya kan, kita kena pakai sarung tangan juga untuk memandikan jenazah. Kemudian telinga kan, celah-celah telinga ni kan, daripada sini kan, semua tu kita kena bersihkan. Kemudian telinga kan, celah-celah telinga ni kan, daripada sini kan, semua tu kita kena bersihkan. Dan celah-celah kuku kan, kena bersihkan juga macam kita mandi wajib. Okey, seterusnya kita tengok pada poin yang keenam, iaitu jenazah diwudukkan dengan sempurna. Jenazah pun perlu diwudukkan. Kalau kita ambil wuduk, kita nak solat, tapi jenazah pun walaupun meninggal dunia, kita kena ambilkan wuduk untuk jenazah. Okey, kat sini saya ada sediakan video tutorial untuk antum semua boleh tengok lah. Okey, insyaAllah. Basuh pada bahagian tangan, pergelangan tangan, dan pastikan celah-celah jari tu terkena air dan diratakan dengan secukupnya. Kemudian dicucikan muka jenazah dengan mengambil sebanyak 3 kali, seperti mana dalam wuduk kita sebelum solat. Dan lalukan air pada bahagian kedua-dua kaki supaya terkena pada anggota kaki di celah-celah jari dan diratakan dengan secukupnya. Kemudian lepas kita dah ambil wuduk untuk jenazah, barulah kita mulakan mandian dan kita perlukan niat memandikan jenazah, iaitu bagi jenazah lelaki, nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala.
itu untuk jenazah lelaki. Kalau jenazah perempuan, nawaitul ghusla adaan an hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Ataupun tuan-tuan boleh letakkan sekali niat tu fardul kifayah. Nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyiti ataupun hadhil mayyitati fardul kifayah lillahi ta'ala. Sebab apa? Sebab hukum memandikan jenazah ni adalah fardu kifayah. Okey, kemudian kita tengok pada poin yang ke-8, iaitu menyiram seluruh tubuh jenazah dengan air yang telah dicampurkan dengan daun bidara dan juga sabun. Kemudian kita gosok-gosokkan badannya. Okey, cuba tengok video tutorial yang saya sediakan di sini. Okey, seterusnya pada poin yang ke-9, iaitu membilas seluruh badan jenazah dengan air. Selepas kita dah gosok-gosokkan sabun kan, kita dah siram-siram dengan air bidara kan, dan juga sabun. Kemudian kita bersihkanlah, kita bilaskan jenazah dengan air mutlak, air bersih. Jangan pakai air tadi pula, air yang dicampurkan dengan daun bidara dengan air sabun tu. Semestinya pakai air baru, air mutlak. Yang poin yang ke-10 yang terakhir, iaitu jenazah dimandikan dengan air yang dicampurkan dengan sedikit kapur barus. Ini nak bagi wangi lah pada jenazah. Kita kadang-kadang kita nak mandi pun kita nak wangi badan kita kan, kita nak pakai sabun. So jenazah pun perlu kita wangikan. Kita kena memuliakan jenazah. Macam itulah dia punya step yang telah saya terangkan, 10 kaifiat memandikan jenazah. Baiklah, kita pergi kepada prisma ilmu, iaitu daripada Ummu Atiyah berkata, Rasulullah SAW masuk menemui kami ketika kami sedang memandikan jenazah anak perempuan baginda. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, mandikanlah dia sebanyak 3 ataupun 5 kali atau lebih dengan campuran air daun bidara, dan jadikan mandian yang akhir itu dengan air yang bercampur sedikit kapur barus. Mulakan dengan bahagian kanannya dan tempat-tempat wuduk daripadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini adalah prisma ilmu ataupun dalil berkaitan dengan memandikan jenazah. Baik, insyaAllah seterusnya saya akan menerangkan maksud bagi mengafankan jenazah. Jadi apa itu maksud mengafankan jenazah? Jadi maksudnya adalah menutup seluruh tubuh jenazah dengan sekurang-kurangnya sehelai kain. Okey. Jadi apakah tujuannya? Tujuannya adalah bagi menutup aurat jenazah. Okey. Bagi info tambahan, kapas yang diletakkan pada jenazah ditaburkan dengan kapur barus dan diletakkan pada bahagian-bahagian jenazah yang berongga serta anggota-anggota sujudnya. Jadi tadi kafan yang membalut jenazah dibuka kembali
ketika dalam kubur. Okey, jadi seterusnya saya akan menerangkan kaifiat mengafankan jenazah bagi jenazah lelaki dan jenazah perempuan. Okey, bagi jenazah lelaki pula, afdal dikafankan dengan 3 lapisan kain putih. Jadi tujuannya adalah bagi setiap lapisan kain tersebut dapat menutup seluruh tubuh jenazah. Bagi jenazah perempuan pula, afdal dikafankan dengan 5 lapisan kain putih. Jadi antaranya adalah 1 lapisan untuk menutup aurat bahagian tubuh jenazah. Selain itu, 1 lapisan tudung untuk menutup bahagian kepala jenazah. 1 lapisan lagi untuk menutup bahagian antara pusat hingga ke lutut. Dan 2 lapisan lagi adalah menutup seluruh tubuh badan. Okey, seterusnya kita boleh tengoklah tutorial yang akan saya tunjukkan bagi mengafankan jenazah lelaki dan jenazah perempuan. Okey, baiklah. Tadi kita dah sebutkan 2 step 2 step awal, iaitu memandikan jenazah dan juga mengkafankan jenazah. Okey, kita pergi kepada step yang ketiga. Apa dia? Iaitu menyembahyangkan jenazah. Okey, baik. Maksud menyembahyangkan jenazah ni apa dia? Iaitu solat yang dilakukan ke atas jenazah dengan kaifiat yang tertentu. Ingat, solat jenazah ni dia ada kaifiat-kaifiat yang tertentu. Dia bukan macam solat fardu, solat sunat, solat-solat yang biasa. Okey, tujuan solat jenazah ni apa dia? Iaitu mendoakan jenazah agar mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai umat Islam perlulah mendoakan kesejahteraan, mendoakan keampunan, rahmat terhadap si mati, agar pemergian jenazah ataupun si mati tersebut dalam keadaan yang husnul khatimah, yakni mati dalam keadaan yang baik. Baik, insyaAllah kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, baiklah, kita pergi kepada kaifiat solat jenazah. Kita sudah sampai kaifiat dia. Okey, yang pertama sekali, kaifiat solat jenazah mestilah ada niat. Ingat, dalam setiap solat kita, dalam setiap ibadat kita, mesti dimulakan dengan niat. Okey, apa dia lafaz niat bagi solat jenazah? Usalli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin fardul kifayati imaman au ma'muman. Okey, kalau imaman lah. Kalau jadi makmuman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku menunaikan salat ke atas mayat ini 4 takbir, fardhu kifayah, menjadi imam ataupun makmum kerana Allah Ta'ala.
Ini adalah lafaz untuk solat jenazah lelaki. Untuk solat jenazah lelaki. Untuk yang jenazah perempuan, jenazah kanak-kanak lelaki dengan perempuan tu saya akan sebutkan insya-Allah. Okey, baiklah. Seterusnya, apa step yang seterusnya iaitu bertakbir kali pertama. Lepas kita dah takbir, kan? Takbir kali pertama tu kita akan membaca surah Al-Fatihah. Lepas kita niat, kan, usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayah imaman lillahi ta'ala ataupun ma'muman lillahi ta'ala, takbir Allahu akbar, dan kita akan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ila akhir ayat sampai habis, waladdallin, amin. Kemudian kita jangan terus takbir pula. Jangan buat suka hati kita pula. Kena tunggu tok imam. Tok imam takbir kali kedua, kita pun follow. Okey, takbir kali kedua baca apa? Okey, kita baca salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bacaan dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini adalah selawat Ibrahimiyah lah kita panggil, yang perlu kita baca pada takbir kali kedua. Okey, baik. Selesai kita dah takbir kali kedua, kemudian Tok Imam akan angkat takbir lagi untuk takbir yang ketiga. Jangan kita terus rukuk pula. Ingat, dalam solat jenazah ni tak ada rukuk. Okey, sebelum tu saya lupa nak cakap. Dalam solat jenazah ni tak ada rukuk, tak ada sujud, tak ada i'tidal. Solat jenazah ni, tu yang saya cakap tadi, dia punya kaifiat dia berbeza sedikit berbanding dengan solat-solat yang lain. Solat jenazah ni dia duduk rapat-rapat. Tak ada macam solat lain nak kena duduk ada gap, ada space, ada penjarakan antara saf pertama dengan saf kedua. Tak. Solat jenazah ni dia punya saf dia semua rapat-rapat. Rapat-rapat, sentuh bahu, sentuh kaki, kan. Rapat-rapat lah solat jenazah ni. Dia just takbir sahaja. Okey, baik. Untuk takbir yang ketiga pula, bacaannya apa? Iaitu berdoa untuk jenazah. Kita ambil yang ringkas lah, yang saya dah sediakan dekat slide tu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Okey, itu saya tunjukkan contoh untuk bacaan jenazah lelaki. Kalau jenazah perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu untuk perempuan. Kalau untuk ramai, kalau ada lelaki, ada perempuan, jenazah lelaki, jenazah perempuan, jenazah kanak-kanak, kan. So kita boleh baca dengan dhamir jamak. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ringkas saja. Okey, selesai kita dah takbir yang pertama, takbir yang kedua, takbir yang ketiga, kita akan ikuti dengan takbir yang keempat, iaitu memberi salam. Nanti Tok Imam akan beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. So kita pun ikut sekali lah, macam biasa, macam dalam solat, kita takbir kanan dan kiri. Okey, baiklah, rasanya itu adalah serba sedikit kaifiat solat jenazah. Okey, saya akan teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey, baik. Kita tengok kepada prisma ilmu. Lafaz niat. Kalau tadi saya dah sebutkan lafaz niat bagi jenazah lelaki. So, ini adalah lafaz niat solat bagi jenazah perempuan, jenazah kanak-kanak lelaki dan juga jenazah kanak-kanak perempuan. Okey, kita tengok dulu kepada jenazah perempuan. Lafaznya, usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati imaman atau ma'muman. Kalau imaman, kita imam lah. Kalau kita jadi makmum, kita sebut lafaz ma'muman lillahi ta'ala. Beza untuk yang lelaki dengan perempuan. Kalau lelaki, hazal mayyiti. Kalau perempuan, hazihil mayyitati. Okey, seterusnya jenazah kanak-kanak lelaki. Usalli ala hazal mayyiti tifli arba'a takbiratin fardul kifayati imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Okey, beza pula dengan jenazah kanak-kanak perempuan. Lafaznya
usalli ala hazihil mayyitati tiflati arba'a takbiratin fardul kifayati imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Bezanya kat sini antara lelaki dengan perempuan, jenazah lelaki dan perempuan dari segi dia punya isim isyarat, haza, hazihi. Haza untuk lelaki, hazihi untuk perempuan. Dan bezanya dari segi tamarbutah, al-mayyiti lelaki, al-mayyitati perempuan, al-tifli lelaki, al-tiflati kanak-kanak perempuan. Okey, baik, seterusnya kita tengok pada perisma ilmu yang kedua. Okey, dekat sini dikatakan ada satu doa yang digalakkan untuk baca sebelum bagi salam. Okey, kan takbir yang keempat kan bagi salam kan. So sebelum bagi salam tu kita digalakkan baca doa ni. Apa doa dia? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ini untuk jenazah lelaki. Kalau jenazah perempuan, kita tukarkan dhamirnya kepada ha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Yang bermaksud, ya Allah, janganlah engkau haramkan permohonan kami untuk kebajikannya dan janganlah engkau membiarkan kami ditimpa fitnah setelah ketiadaannya dan ampunkanlah kami dan dia. Lepas kita dah baca doa ni, barulah kita boleh bagi salam. Okay, baik, insyaAllah. Okay, baik. Kita tengok pada kedudukan imam ketika solat jenazah. Kita tengok, saya dah sediakan 3 gambar ataupun 3 contoh macam mana kedudukan imam ketika solat jenazah bagi setiap jantina. Okay. Pada gambar yang pertama tu adalah kedudukan imam ketika sedang solat jenazah lelaki. Iaitu imam berdiri bertentangan dengan kepala jenazah, kepalanya di sebelah kiri imam. Maknanya imam betul-betul berdiri tepat di hadapan kepala jenazah. Maksudnya kepala jenazah tu berada di sebelah kiri imam, badannya berada di sebelah kanan imam. Macam tu. Dan imam betul-betul berdiri di hadapan kepala, bertentangan dengan kepala jenazah. Okey, baik. Untuk yang gambar kedua pula adalah gambar bagi kedudukan imam untuk solat jenazah perempuan, iaitu imam berdiri betul-betul di hadapan pinggul jenazah. Maknanya kepalanya di sebelah kanan imam. Kepala jenazah perempuan tu berada di sebelah kanan imam. Okey, bagi gambar ketiga pula adalah kedudukan imam ketika solat di hadapan 2 jenazah, iaitu jenazah lelaki dan jenazah perempuan, lain-lain jantina. So dalam kedudukan yang sama juga, jangan risau. Maknanya jenazah lelaki still berada di kanan imam, bagi maknanya imam betul-betul bertentangan dengan kepala jenazah lelaki, manakala bagi perempuan imam dia akan selarikan dengan pinggul jenazah perempuan. Okey, baik, insya-Allah. Itulah kedudukan imam ketika solat jenazah. Okey, insya-Allah seterusnya saya akan menerangkan maksud mengebumikan jenazah. Okey, apakah maksud mengebumikan jenazah? Maksudnya adalah mengebumikan jenazah di dalam tanah mengikut kaifiat tertentu. Jadi tujuannya adalah apa? Apakah tujuan mengebumikan jenazah ni? Jadi yang pertama adalah bagi menghalang daripada timbulnya bau yang tidak menyenangkan. Dan yang kedua pula, agar tidak dapat digali oleh binatang buas. Okey, jadi saya akan menerangkan kaifiat mengebumikan jenazah. Okey, jadi apakah pengendalian jenazah tu? Okey, jadi yang pertama, kita sunat mendahulukan kepala jenazah ketika dihulurkan ke dalam kubur. Jadi sunatlah kita mendahulukan kepala jenazah dulu, jangan kita mendahulukan badan dulu. Okey, afdalnya kita dahulukan kepala jenazah dulu. Okey, yang kedua, sunat orang yang nak meletakkan jenazah ke dalam kubur membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Saya ulang, Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Jadi seafdalnya orang yang nak meletakkan jenazah ke dalam kubur tu membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Jadi yang ketiga, wajib diletakkan jenazah di atas rusuk kanan dengan menghadap ke arah kiblat. Jadi rusuk kanan tu kita letak
diletakkan dengan menghadap ke arah kiblat lah seeloknya. Okey, dan yang keempat, kubur yang wajib sekurang-kurangnya dapat menahan daripada keluarnya bau dan dibongkar oleh binatang buas. Jadi kat sini penggali kubur kena memainkan peranan lah. Kena menganggar kadar kedalaman supaya jenazah tidak boleh bau dan binatang buas tidak boleh menggali lah. Yang tidak boleh dibongkari oleh binatang buas. Okay, jadi sunat yang kedua, sunat malah lebih sempurna kubur yang luas. Okay, dan panjang dan dalam. Jadi penggali kubur lah yang memainkan peranan-peranan ini. Okay, jadi seterusnya saya akan menerangkan spesifikasi kubur. Okay, kita ada dua. Yang pertama liang lahat, dan yang kedua adalah liang syak. Okay, kita tengok yang pertama, iaitu liang lahat. Jadi liang lahat ni biasanya orang-orang akan mengikut kaedah inilah. Ramai yang akan membuat liang lahat. Jadi liang lahat ni dibuat apabila sekiranya tanah kubur itu keras. Jadi sesuai lah, kalau tanah tu keras, kita membuat liang lahat. Jadi yang kedua, liang syak. Liang kubur syak ni dibuat secara syak kerana lubang di tengah-tengah bahagian kubur. Syak ni maksudnya lubang di tengah-tengah bahagian kubur. Jadi liang syak ni buat apabila sekiranya tanah itu lembut dan berpasir. Jadi kalau tanah kubur tu je lembut atau berpasir, sesuailah membuat liang syak. Berikut adalah spesifikasi kubur yang kita boleh buat mengikut keadaan. Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Oleh itu, sebagai hamba-Nya yang beriman, kita seharusnya melakukan persediaan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dunia adalah tempat sementara dan akhirat jualah kekal selama-lamanya. Oleh itu, berusahalah seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lama lagi, dan beramallah seolah-olah kamu akan mati pada esok hari. Kematian tidak akan dicepatkan atau dilambatkan walaupun sesaat. Semoga kita semua akan terpilih untuk mendapat kematian yang husnul khatimah, insya-Allah. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.